tournament yang besar yang lain. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus masuk ke dalam Fury Assassin menentang Revolta Esports untuk draft game mereka. Game yang pertama pada malam ini, dan Fury Assassin terus sahaja mengeluarkan Selena terlebih dahulu. Untuk pasukan Revolta Esports, Parity Band boleh dikeluarkan. Kalau mereka nak keluarkan Pakito boleh, keluarkan Hayabusa adalah satu perkara yang baik juga untuk pasukan Revolta Esports. Dan yang mana baru masuk dalam live tu, jangan lupa untuk like and share terlebih dahulu supaya kita punya live akan terus meningkat daripada segi view, dan kita akan membawa satu, orang cakap macam nafas yang baru lah, memberikan semangat kepada organisasi kita untuk mungkin satu masa yang akan datang nanti membawakan lebih banyak tournament kepada anda semua. Kita akan berbalik kepada band sekarang ni. Pakito dan juga Xbox telah pun dikeluarkan. Ruby terbuka. Matilda masih lagi ada. Kalau pasukan daripada Fury Assassin, mereka inginkan hero tersebut. Esmeralda tak boleh dilupakan, antara salah satu hero tank fighter yang mempunyai kelebihan sustainability yang tinggi. Tapi pasukan Fury Assassin, mereka mendapatkan Foveus terlebih dahulu. Revolta Esports, mereka masih boleh mendapatkan Esmeralda, dan mereka juga boleh mendapatkan Matilda kalau mereka mahukan. Tapi kalau mereka nakkan lebih sustain yang tinggi, Esmeralda dan juga Ruby, kedua pick ini sebenarnya memang sangat berbahaya untuk didapatkan oleh pasukan mereka. Matilda didapatkan, begitu juga dengan Esmeralda. Seperti yang kita bincangkan, dua hero yang memberikan shield. Dalam masa yang sama, Foveus, dia generate shield. Esmeralda boleh menjatuhkan Foveus dengan mudah, tapi bergantung kepada mekanik dan juga laning phase awal-awal game juga. Veil ditunjukkan, begitu juga dengan Gatot Kaca di sini. Gatot begitu juga dengan Veil terus saja didapatkan oleh pasukan Fury Assassin. Selalunya kita akan nampak Veil akan combo dengan Tigreal, Atlas, tapi kali ni dia combo dengan Gatot Kaca. Wow. Pengambilan Veil untuk yang baru ni kan, patch yang baru ni sebenarnya banyak meningkat naik lah. Sebab apa? Veil dia ada burst yang besar, dia ada crowd control. Dalam masa yang sama, dia punya combo dia senang untuk digunakan buat masa sekarang. Insanshin telah berdapatkan oleh pasukan Revolta Esports ketika ini, mengeluarkan Roger, satu band baik, mengeluarkan jungler pasukan Fury Assassin sebab mereka belum lagi ada jungler untuk diguna pakai. Dan Fury Assassin boleh keluarkan hero EXP lane terlebih dahulu. Mereka mengeluarkan barat. Saya menjangkakan yang mereka akan keluarkan hero seperti Farsa, sebab Farsa boleh counter kepada Veil mudah. Begitu juga dengan Yves. Tapi tak apa, kita akan lihat pasukan Revolta Esports ketika ini siapakah yang akan mereka dapat. Adakah mereka nak ambil mid laner terlebih dahulu, ataupun mereka nak ambil mungkin EXP, mungkin gold lane. Sebab Esmeralda boleh letak dekat gold, Esmeralda juga boleh letak dekat bahagian EXP. Jela akan diambil, tidak, Lunox akan menjadi pilihan mereka. Burst tank untuk pasukan mereka telah pun disecurekan terlebih dahulu. Lunox dengan adanya dua item sahaja mampu untuk mengeluarkan damage yang besar. Burst mana-mana hero yang mempunyai sustainability yang tinggi. Fury Assassin, Nathan boleh diambil sebab Nathan adalah hero yang boleh dikatakan antara yang terbesar penetration dia. Nak letak dekat bahagian jungle boleh, nak letak dia bahagian gold lane pun tidak ada sebarang masalah di sini. Nathan didapatkan terlebih dahulu, dan hero yang terakhir mereka mendapatkan Balmond. Balmond pada awal game counter yang baik kepada Esmeralda. Jadi sama kita akan lihatkan adakah Balmond ini akan diletakkan selaku laning ataupun dia akan letakkan bahagian jungle. Sebab kalau kita lihatkan daripada segi spell, Nathan menggunakan Retribution. Revolta Esports, mereka boleh ambil hero okay, kalau macam ni Lapu-Lapu akan letak di bahagian EXP lane, dan juga Esmeralda akan berhadapan di dalam laning gold. Lunox akan diletakkan di bahagian mid lane untuk pasukan Revolta Esports. Jadi kedua-dua pasukan telah pun lengkap daripada segi drafting. Jangan lupa untuk memberikan sokongan kepada pasukan anda sini. Jadi kita akan lihatkan sedikit komen yang ada. Cho TikTok Min nak join Revolta, tukang bancuh air jadilah. Mana Revolta Esports? Boleh tolong ambil dia bancuh air mellow ke apa ke? Boleh lah tu kan. Dan Esu,
ni paling banyak support mantap lah, memang mantap lah. Kemudian ada Abang Lokman lah, Lokman Hakim, Guru Syamilo. Terima kasih Game Smite. Jadi jangan lupa, sebab adanya Game Smite, ada tournament-tournament seperti ni, maka dengan itu jangan lupa untuk like, share stream kita terlebih dahulu. Tolong lagi like and share tu, memberikan orang cakap kegembiraan kepada mereka semua. Mana tahu nanti akan ada lagi banyak giveaway ke, lagi banyak tournament-tournament yang ada hadiah yang lagi besar akan dibawakan kepada anda semua. Jadi itulah dia sedikit celoteh kita sebelum masuk dalam game. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus masuk ke dalam game kita yang pertama pada hari ini, Fury Assassin menentang Revolta Esport. Jadi terus saja kita melihatkan di sini Sanshin akan bermain di bahagian jungle untuk pasukan Revolta Esport. Dan jangan lupa kat bawah tu ada apa? Jangan lupa untuk join giveaway sepanjang live stream ini. Sebanyak 10,000 diamond disediakan kepada pemenang anda. Macam mana nak menang? Anda boleh tengok di link description yang tertera. Jangan lupa untuk baca dan dapatkan giveaway diamond anda. Sebab sekarang ni kita nak ada event-event yang menarik daripada Moonton sendiri. Tapi kita lihatkan di sini, Zelda telah pun bermain dengan sedikit agresif. Dan terus sahaja Nathan akan mendapatkan purple buff walaupun tidak menggunakan retribution kat sini. Jadi terus saja mereka bergerak kepada Little Wanderer terlebih dahulu. Yin Sanshin mendapatkan Little Wanderer. Jadi ini akan membuatkan sedikit kelebihan level kepada Yin Sanshin. Tapi nampak tak, Nathan dia diganggu oleh lapu-lapu yang terus saja memberikan tekanan kepada Harvin sebentar tadi. Jadi untuk Fury Assassin, saya lupa nak bacakan tadi. Kita ada Dude, Elias Suraj, Macha, Harvin dan juga The Sinner. Untuk Revolta Esport kita ada Graham A, Is, Nell dan juga Raccoon Joy. Nell telah pun bersedia di bahagian orange buff untuk memberikan damage kepada Harvin ketika ini, mengganggu pengambilan buff. Farming Harvin agak sedikit terlewat di sini. Lihatlah Soul Bloom telah pun dilepaskan dan satu Darkening menyebabkan Harvin terus saja tersingkir buat masa awal game ketika ini. Macha dan juga Dude menerima damage yang agak besar. Dan terus sahaja kelebihan diberikan kepada pasukan Revolta Esport kerana mengganggu jungler pasukan daripada Fury Assassin ini sendiri untuk mendapat farming. Balmond di bahagian atas pun tak mampu untuk berlawan dengan Esmeralda East telah pun tiba. Mountain Shocker telah pun dilepaskan ketika ini. The Sinner dalam bahaya, Flicker digunakan pun dibazirkan untuk melepaskan diri. Raccoon Joy berjaya untuk mendapatkan Harvin sekali lagi. Lihatlah bagaimana tekanan diberikan kepada pasukan Fury Assassin. Orange buff tidak berjaya untuk dapatkan sekali lagi oleh pasukan mereka. Double kill diberikan kepada Raccoon Joy. Macha cuba untuk melarikan diri terlebih dahulu dan orange buff ini akan dicuri pula oleh Raccoon Joy. Tidak, Graham yang ambil, tapi Elias Suraj telah pun dikorbankan terlebih dahulu dengan adanya Lunox. Nampak tak betapa free farmingnya jungle pasukan Revolta Esport, memberikan tekanan kepada pasukan Fury Assassin ketika ini. Graham, Raccoon Joy, begitu juga dengan Nell sentiasa bergerak agresif invade bahagian jungle pasukan Fury Assassin. Sedikit tips kepada anda semua, kalau enemy agresif pada awal game, jangan pergi ke tempat mana enemy terus berikan kontes. Contoh kalau enemy ganking dekat orange buff, jangan kita fokus kat bahagian orange buff. Jungle pergi kat bahagian lain mendapatkan farming yang kecil-kecil tu pun tak apa. At least boleh dapatkan farming, mendekatkan sedikit level, mendekatkan goal. Kalau anda pergi juga dekat bahagian orange buff, ini yang akan terjadi. Sentiasa dia akan diberikan asakan yang besar. Macha ketika ini diberikan damage, terus saja dikorbankan. Nell juga menerima nasib yang sama, telah pun dikorbankan ketika ini. Harvin tidak mempunyai sebarang ultimate lagi yang boleh digunakan sebab dia baru level 3 ketika ini. Entropy sangat penting untuk trigger dia punya first skill, untuk trigger dia punya basic attack. Itu kekuatan Nathan. Tapi kalau tak ada ulti, macam mana dia nak function dalam teamfight? Itu adalah persoalannya. Dan terlihatkan ketika ini Graham akan berhadapan dengan sedikit Elias Suraj memberikan damage terlebih dahulu ketika ini. Dan Harvin di bahagian bawah cuba untuk mendapatkan Raccoon Joy, tapi Raccoon Joy sangat kebal. Satu kill telah mendapatkan, 3 melawan 1, tidak ada sebarang masalah. Dan terus sahaja mendapatkan double kill sini, mengejutkan pasukan Fury Assassin. Graham datang daripada arah belakang Raccoon Joy, ingin mendapatkan kill seterusnya ketika ini. Circling Eagle telah pun dilepaskan. Soul Bloom, double kill untuk Graham dalam satu masa dan wipe out seawal minit yang ketiga, nak masuk minit yang keempat. Kalau dah ada wipe out tu, maknanya pasukan Fury Assassin mereka akan pulang sekejap kan.
Anda semua jangan pulang pun mana. Anda boleh follow Games My Esport official platform dekat Facebook, dekat Instagram, Twitter, TikTok dan juga dekat YouTube. Search saja Games My Esport. Nampak tak? Kalau tak anda main rank, anda akan kena ganggu macam mana Revolta Esport buat ni. Ketika ini Dude telah pun ditumpaskan sekali lagi 0-3-0. 11 kill berbalas 1. Raccoon Joy mendapatkan satu lagi kill ketika ini. Ini satu situasi yang sangat kritikal untuk pasukan Fury Assassin. Nel mendapatkan Macha dan Elias Suraj berseorangan untuk mempertahankan turret di bahagian tengah. Agak sedikit berisiko untuk melakukan pertahanan ketika ini sebab Veil pada awal game memang sangat-sangat lemah. Dia kena dapat item, dia kena dapat level, tapi macam mana dapat level? Dia dikorbankan sekali lagi. Raccoon Joy cuba untuk mendapatkan Harvin ketika ini. Flicker digunakan dan juga Raging Slash daripada Lapu-Lapu berjaya untuk dapatkan satu kill terlebih dahulu. Macha cuba untuk sustain, tapi lihatlah Raccoon Joy sudah membesar spellvamp yang ada di dalam diri dia sendiri. Lapu-Lapu dengan 7 kill menggunakan Festival of Blood pada awal game dah dapat 8% spellvamp. Tambah 7 kill anda bolehlah 12 8 tambah 7. Betapa banyaknya spellvamp. Tapi jangan lupa untuk lihat di bawah ni. Dapatkan produk Realme yang terbaru GT Neo 2. Yang paling best kat sini 65 watt super touch charge. Anda cucuk, anda pergi minum air, balik-balik tu nampak nak full lah. Itu yang bestnya. Jangan lupa untuk dapatkan di Lazada ataupun juga Shopee. Tapi lihatkan Elias akan ditumbangkan ketika ini. Kill demi kill didapatkan oleh pasukan Revolta Esport, menyebabkan pasukan Fury Assassin perbezaan gol seawal minit yang ke-5 nak masuk minit ke-6 ni 23,000 balas 11,000. Satu perbezaan yang sangat-sangat besar. Come on Fury Assassin, anda perlu melakukan sesuatu di sini untuk memberikan tentangan kepada pasukan Revolta Esport. Tapi Revolta Esport katakan seolah-olah mereka langsung tidak akan memberikan peluang kepada pasukan Fury Assassin untuk mendapatkan farming langsung ketika ini. Wow. Cok TikTok GG memang tak kasi nafas kan. Min Revolta ada senyum kah? Wow, bukan tak bagi nafas tau. Ni memang memang teruk sangat lah. Memang bahaya dia punya rusuh-rusuh tu memang sangat-sangat mengerikan. Nampak tak dekat bahagian atas ketika ini Elias sekali lagi akan ditumbangkan. Terus sahaja unstoppable diberikan kepada Nel terlebih dahulu. Dan turret di bahagian atas mungkin akan diberikan fokus oleh pasukan Revolta Esport ketika ini. Perbezaan turret 6 berbalas 0 menyebabkan pasukan Fury Assassin agak sedikit terkejut. Menyebabkan mereka seolah hilang arah untuk melakukan di mana kedudukan mereka sepatutnya berada ketika ini. Dude dan lihatlah A di bahagian dia berhadapan selaku frontliner untuk pasukan Revolta Esport memberikan damage terlebih dahulu. Dan Is berjaya untuk melepaskan Balmond ketika ini. Dua telah pun terkorban untuk pasukan Fury Assassin melakukan pertahanan. Bukan situasi yang baik untuk mereka. Satu lompatan daripada Dude, Demonic Force telah pun dilakukan, tapi double kill untuk Nel dan menyebabkan pasukan Fury Assassin kehilangan 3 orang pemain. Dan terus saja Falling Stamon diaktifkan daripada A, cuba untuk mendapatkan Harvin. Terus saja Legendary diberikan Raccoon Joy mendapatkan kill demi kill untuk pasukan Revolta Esport ketika ini. Nel akan terkorban di sini, cuba untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu. Little counter digunakan untuk membersihkan minion mereka. Dan terus sahaja ketika ini kesemua inhibitor turret telah pun ditumpaskan. Crystal telah pun diberikan damage agak sesuku nyawa. Crystal telah pun diberikan oleh pasukan Revolta Esport ketika ini. Wow. Dan Turtle ni akan digunakan. Sazul Ruzali, Syamilo favorite Milo ke? Yap, betul. Memang sangat betul. Sebab tu nama saya macam tu juga. Tapi bukan sebab tu first dia lah. Bukan tu nama first saya dapat nama tu lah. Tapi kita lihatkan Aiman Hakim, Syamilo caster MPL ke? Terima kasih kerana acknowledge saya sebab saya ni bukanlah siapa-siapa. Tapi kita lihat pertarungan pun bermula dan Raccoon Joy mendapatkan Harvin ketika ini memberikan damage satu demi satu. Telah pun terkorban 3 dalam sekelip mata. Pejam celik 3 telah pun dikorbankan ketika ini. 2 saja untuk melakukan pertahanan. Pasukan Fury Assassin mengalami situasi yang sangat-sangat buruk. Revolta Esport minion telah pun datang ketika ini. Terus saja dibersihkan. Elias Suraj dikorbankan. Macha telah pun hidup, cuba untuk memberikan sedikit pertahanan. Tapi lihatlah Crystal diberikan fokus terlebih dahulu. Double kill untuk Nel. Macha datang untuk memberikan pertahanan, tapi dia pulang balik. Damage yang paling besar dikeluarkan. Baru hidup, mati semula. Terus saja game yang pertama diberikan kepada pasukan Revolta Esport.
3.0 hilang coklat. Astaga. Dan terus saja 33 kill berbalas 2. Wow, saya tak boleh nak komen banyak sangat. Kalau terlihatkan itemization memang common item disiapkan oleh pemain-pemain ini ataupun role-role hero-hero ini masing-masing. Tapi tidak mengapa, pasukan Fury Assassin ini adalah satu experience yang anda dapatkan, comeback stronger. Kalau kita lihatkan sekali, kita akan kembali dulu kepada Caster Camp untuk kita bincangkan.